Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam satu Masjid Ibrahimi Pasir Putih Kelantan dan juga Imam dua Masjid Ibrahimi Pasir Putih Kelantan, dan terima kasih juga kepada pegawai penyelaras Masjid Jajahan Pasir Putih Kelantan, Ustaz Nik Fakharuddin, seluruhnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat mengadakan satu rakaman kuliah Maghrib yang akan disampaikan oleh saya, Ustaz Syarifuddin bin Abdul Kadir. Di mana kuliah kita pada pagi ini akan membicarakan daripada kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tajuk hadis yang kita akan baca pada pagi inilah tajuk yang bertajuk Ad-Dinun Nasihah. Yang mana hadis ini berbunyi an Abi Ruqayyah Tamimi ibnu Ausi Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Hadis rawahu Muslim. Yang mana hadis ini berarti dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausi Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Kami berkata, bagi siapa? Nabi bersabda, bagi Allah dan bagi kitabnya dan bagi rasulnya dan imam-imam kaum muslimin dan bagi orang ramai. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Muslim. Nasihat di sini bukan bermaksud menasihati Allah, sebagaimana kita tahu dan hadis tadi disebut qala lillahi. Mana nasihat di sini bukan bermaksud menasihati Allah, tetapi membawa maksud beriman ini. Maksud menasihati Allah ialah membawa maksud beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua adalah nasihat kepada kitabnya, wali kitabih. Yang bermaksud wali kitabih pula ialah membawa maksud menunaikan hak-hak Al-Quran untuk dipelajari, dibaca, diamal, dihayati, disebarkan. Sementara yang ketiga adalah wali rasulih, yang nasihat untuk Rasul pula membawa kepada beriman kepada apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontohi sunnah dan akhlak Nabi. Yang keempat, yang ada pun nasihat kepada para imam dan pemimpinnya ialah membantu dan mentaati serta menasihati dan menegur mereka yang para imam dan pemimpin apabila mereka melakukan kesalahan. Daripada hadis yang kita bacakan tadi, kita akan cuba melihat kepada saranan Rasulullah ataupun nasihat yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, iaitu nasihat kepada imam-imam dan pemimpin di kalangan orang muslim dan keseluruhan orang muslim. Kita akan fokus kepada nasihat kepada kelompok ini kerana mereka lah yang mengurus kehidupan kita di dunia ini. Mereka yang mentadbir, mereka yang menjaga kemaslahatan ummah. Dan mereka juga merupakan manusia, walaupun mereka sebagai seorang pemimpin, mereka tidak
Maka oleh kerana sebagai seorang manusia, di sana ada kesilapan, ada kesalahan yang juga mereka akan lakukan. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, apabila didapati seorang pemimpin, seorang ketua, atau seorang yang berkuasa melakukan kesalahan, melakukan kesilapan, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menasihati mereka. Dan kita lihat, kita ambil contoh dari beberapa hadis, beberapa peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda sebagai seorang ketua, sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua, baginda menerima nasihat, baginda menerima cadangan-cadangan dari para sahabat. Saya pada pagi ini akan membawa satu kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pendapat Sayyidina Khabbab bin Muzir radhiyallahu anhu di dalam peperangan Badar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercadang untuk berkhemah di suatu tempat yang agak jauh dari sumber air. Lalu Khabbab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah tempat ini pilihan wahyu daripada Allah ataupun dasar strategi peperangan?" Nabi menjawab, "Tidak, bukan wahyu daripada Allah, tetapi ia hanyalah strategi kita sahaja." Lalu Sayyidina Khabbab pun mencadangkan supaya tentera Islam bergerak lebih jauh ke hadapan, berdekatan dengan telaga air, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersetuju. Itu kita dapat lihat contoh yang pertama bagaimana qudwah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menerima nasihat, bagaimana menerima teguran daripada para sahabat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita dapat lihat bagaimana kisah Umar, Khalifah Umar, Amir min Umar al-Khattab. Ketika mana beliau dilantik sebagai Khalifatul Muslimin, khalifah selepas kewafatan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dengan lantang menyeru supaya agar ditegur jika menyeleweng semasa pemerintahan beliau nanti. Sebagaimana beliau berkata, "Sesiapa di antara kamu melihat pada diriku suatu penyelewengan, maka luruskanlah aku." Itu bagaimana sifat khalifah, Amir Mukminin ketika itu. Apabila mereka dilantik sebagai khalifah, mana Umar Al-Khattab menunggu nasihat dan mencari-cari nasihat atau bimbingan daripada para sahabat dan juga pada rakyat jelata. Maka tiba-tiba bangkit seorang lelaki Arab Badawi. Seraya berkata dengan berani kepada Umar. Arab Badawi tadi berkata kepada Umar, "Demi Allah, wahai Umar, sekiranya kami mendapati kamu menyeleweng, nescaya kami akan luruskan kamu dengan pedang kami yang tajam ini." Bagaimana sikap seorang khalifah yang ditegur oleh menunggu dan mengharapkan ditegur, dan akhirnya disambut oleh seorang lelaki Badawi. Mana jika sekiranya Umar Al-Khattab, seorang khalifah, melakukan kesilapan ataupun kesalahan, Arab Badawi ini berkata, "Kami akan tegur kamu dengan pedang kami yang tajam ini." Ini yang kita sudah cukup kita dapat lihat bagaimana contoh yang dibuat oleh qudwah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Umar Al-Khattab, walaupun mereka berada di tampuk yang tertinggi dalam negara ketika itu, tapi mereka merasakan bahawa mereka memerlukan di sana nasihat-nasihat atau pandangan-pandangan ataupun pembimbingan daripada rakyat jelata, kerana urusan yang mereka lakukan adalah bergantung dengan urusan keduniaan. Semestinya di sana ada kekurangan, ada kesilapan yang dilakukan oleh seorang manusia, walaupun mereka berada di tampuk pemerintahan yang tertinggi di dalam sesebuah negara pada bila-bila masa. Dalam hadis ini kita dapat lihat bagaimana al-Islam itu sendiri menganjur umatnya bersikap berani menasihat, berani menegur, berani mengkritik secara membina pemimpin,
Kerana dengan cara itulah kesilapan dan kesalahan yang mungkin tidak disedari oleh pemimpin akan dapat dibetulkan. Ia satu sikap yang murni, terbit dari hati yang jujur dan bersih, yang ingin mencari keridaan Allah semata-mata. Bukan kadang-kadang yang berlaku sekarang ini, kadang-kadang ummah Muslim sekarang ini ataupun orang-orang Muslim sekarang ini, mereka menjadikan kritikan terhadap pemimpin, terikan terhadap ketua-ketua dan penguasa-penguasa lebih kepada untuk menjatuhkan mereka, bukan untuk menasihati dan bukan untuk membimbing. Jadi cara yang sedemikian amat-amat tidak bertepatan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam bukan sahaja menganjurkan agar para pemimpin sentiasa berjiwa besar dan terbuka menerima teguran. Bahkan sepatutnya pemimpin mempelawa dan mengalu-ngalukan orang lain memberikan pandangan yang baik ketika mereka berada di tampuk pemerintahan. Tujuan mereka ialah supaya mereka dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Kenapa? Kerana mereka juga mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahmati Allah. Walaupun begitu, walaupun kita dinasihatkan oleh kita dapat lihat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tentang nasihat kepada pemimpin secara terang, secara jelas, tetapi di sana ada pendapat-pendapat ulama, antaranya Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa menasihati pemimpin ataupun ketua perlu dilihat kepada masalah, perlu dilihat kepada masalah, perlu dilihat kepada kes-kes yang tertentu. Yang mana baginda Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa jika sekiranya sesuatu kesilapan pemimpin itu, kemungkinan di sana ada yang perlu ditegur secara tertutup. Dan mungkin juga di sana ada yang perlu ditegur secara terbuka. Dan dalam bab ini, penilaian sama ada tertutup atau terbuka adalah perlu bagi setiap orang Muslim, supaya tindakan mereka tadi bertepatan dengan kehendak syarak. Dan daripada contoh yang dapat kita lihat tadi, sahabat menegur, sahabat memberi bimbingan kepada Rasulullah, sahabat yang memberi teguran kepada Umar, mereka membuat secara terbuka. Dan di sana ada sahabat yang memberi teguran, memberi nasihat kepada Rasulullah dan memberi pandangan kepada Rasulullah secara tertutup apabila mereka melihat bahawa isu-isu ini perlu diselesaikan secara tertutup. Kerana apa? Kerana mereka ingin mengelak jika suatu isu tanpa dipilih maslahatnya, kemungkinan teguran kita tadi sepatutnya kita lakukan secara tertutup, tetapi kita lakukan secara terbuka, dianya boleh mendatangkan fitnah kepada negara, kepada pemimpin, bahkan juga kepada negara. Dan kita lihat bagaimana peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam tajuk ini, muslimin dan muslimat, saya ingin mengupas pula bagaimana para sahabat menegur Rasulullah dan ketika tertentu dengan cara tertutup. Sebagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana beliau merasakan bahawa suatu perkara yang perlu diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pemberian harta. Yang mana pada satu ketika Rasulullah tidak memberi harta kepada Ju'ail bin Suraqah Ad-Damri. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas merasakan bahawa sahabat ini amat perlu diberikan harta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terus menegur Rasulullah di hadapan khalayak ramai. Sa'ad bin Abi Waqqas terus menuju kepada Rasulullah dan menceritakan bahawa pentingnya harta juga diberi kepada Ju'ail bin Suraqah Ad-Damri. Sebagaimana dalam satu kisah dinyatakan, fasarartuhu faqultu ma laka an fulani
wallahi inni la arahu mu'min. Mana Sa'ad kata, kemudian aku berkata kepada Rasulullah secara tertutup, mengapa engkau berlaku seperti itu pada Ju'ain ya Rasulullah? Demi Allah sesungguhnya aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Mana di sini Sa'd bin Abi Waqqas merasakan bahawa Ju'ain bin Suraqah ad-Damri juga perlu diberi harta, tetapi Rasulullah tidak memberinya. Bahkan Rasulullah beri pada orang lain yang lebih rendah tarafnya daripada Ju'ain. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak memberi pandangannya kepada Rasulullah secara terbuka. Daripada peristiwa ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani bahawa dikata di sini kita dapati satu hukum fiqh. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, innal asrar bin nasihati aula minal i'lan. Sesungguhnya memberi nasihat dengan cara tertutup adalah lebih baik daripada secara terang di hadapan orang ramai. Ibnu Hajar berkata lagi, waqad yata'ayyanu idza jarra al-i'lanu ila mafsadatin. Dan kadang-kala menyampaikan nasihat secara tertutup itu wajib apabila menyatakan dengan cara terang-terangan akan membawa fitnah. Mana daripada dua-dua cerita, daripada dua-dua peristiwa yang kita dapat lihat, bagaimana Islam mengajar kita apabila menasihati seorang pemimpin, yang mana kita dapat ada dua kaedah, ada dua cara. Satu ketika mungkin kita boleh menasihati pemimpin secara terbuka, dan satu ketika kita wajib menasihati pemimpin secara tertutup. Ini bergantung pada masalah. Secara tertutup adalah untuk mengelak fitnah. Jika sekiranya kita sebagai rakyat, sebagai Muslim, menegur pemimpin secara terbuka, yang mana kadang-kadang ia menjadi fitnah lebih besar. Mana kita akan lihat selepas ini bagaimana peristiwa pembunuhan Uthman bin Affan. Dalam satu kisah diceritakan bahawa Abu Ma'bad Abdullah bin Uqaim al-Juhani, seorang tabi'in, mengungkapkan rasa kecewa dan sesal dan sedih yang sangat mendalam setiap kali mengingatkan ucapan-ucapannya yang terlontar sehingga menyebabkan berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman. Yang mana tabi'i ini, yang Abu Ma'bad Abdullah al-Uqaimi al-Juhani, dia kata inilah kubur Datuk. Mana seolah-olahnya Abu Ma'bad Abdullah al-Uqaim al-Juhani tidak berniat untuk memburukkan Uthman ibn Affan, dan mengikut pendapat anaknya mengatakan bahawa ayahku semasa hidupnya mencintai Uthman, tetapi oleh kerana kesilapan Abu Ma'bad Abdullah bin Uqaim al-Juhani menegur Uthman, mengkritik Khalifah Uthman ibn Affan secara terbuka, natijah akhirnya pendapat lontaran kritikan dia tadi digunakan oleh orang awam, ianya menjadi satu fitnah pada Uthman ibn Affan sehingga membawa kepada pembunuhan. Sehingga Abu Ma'bad Abdullah bin Uqaim al-Juhani pada satu ketika menyampaikan satu kuliah menyatakan, la u'inu ala damin khalifatin abada ba'da Uthman. Dia berkata, saya tidak akan ikut membantu penumpahan darah seseorang khalifah selepas Uthman. Apabila Abu Ma'bad bercakap sedemikian, jelas merupakan sesuatu yang menunjukkan dan menarik perhatian masyarakat terhadap Abu Ibnu Uqaim tadi. Mana bila dia berucap dalam satu ketika setelah berlaku pembunuhan, Abu Ma'bad Abdullah bin Uqaim al-Juhani ini bercakap sebagaimana ucapan dia tadi, la u'inu ala dami khalifatin ba'da Uthman. Jadi ahli masyarakat yang hadir ataupun masyarakat Muslim yang hadir
dalam majlis Abu Ma'bad tadi terkejut. Kerana semua orang tahu bahawa ia sama sekali tidak pernah ikut dalam peristiwa pembunuhan Uthman. Semua hadirin hairan dan merenungkan pengakuan ini. Mereka saling pandang kerana ucapan yang keluar dari lelaki saleh ini, apakah gerangan yang terjadi pada Abu Ma'bad yang tak bersalah ini. Ia sama sekali tidak pernah mengangkat pedang di depan Uthman. Tetapi ia menuduh dan menyesali dirinya atas suatu kejahatan yang tidak pernah dilakukan. Lalu seorang lelaki, apabila mendengar ucapan Abu Ma'bad Abdullah bin Uqaim al-Juhani tadi, seorang lelaki bertanya, Wahai Ibnu Uqaim, wahai Abu Ma'bad, apakah benar anda telah ikut membantu pembunuhan darah Uthman? Ibnu Uqaim menjawab, Inni la ara zikra masawi'ir rajuli aunan ala dami. Sesungguhnya aku meyakini bahawa menyebut keburukan seseorang sama dengan membantu menumpahkan darahnya. Jadi itu ucapan Abu Ma'bad. Apa kesilapan dia? Kesilapan Abu Ma'bad Ibnu Uqaim ini ialah kerana dia menegur, kerana dia mengkritik Uthman, walaupun niatnya ikhlas, tetapi golongan yang benci, golongan yang bermusuh dengan Sayyidina Uthman menjadikan ucapan Abu Ma'bad tadi sebagai sesuatu yang menguntungkan mereka. Dan mereka bertindak kenapa? Berdasar kepada apa yang diucapkan Abu Ma'bad tadi. Sedangkan yang sebenarnya mereka ada agenda lain di sebalik pembunuhan Sayyidina Uthman. Apabila Abu Ma'bad Abdullah bin Uqaim al-Juhani mengetahui pembunuhan Sayyidina Uthman inilah kenapa? Kerana hasil ucapan beliau menyesal. Menyesal kerana telah menegur, kerana mengkritik Sayyidina Uthman ibn Affan secara terang. Di sini Abdullah bin Uqaim Abdullah bin Uqaim menuduh dirinya sendiri telah menumpahkan darah Uthman. Kerana ia dapat menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahawa apa yang disangkakannya itu adalah kebenaran yang telah dieksploitasi oleh masyarakat awam ketika itu. Dia juga menyaksikan betapa besar pengaruh perkataan. Jadi kita ada besarnya percakapan kita, besarnya ucapan kita. Sebab itulah kalau kita tengok dalam peribahasa bahasa Melayu, kerana mulut badan binasa. Sebab itulah dalam Islam sendiri, dalam banyak hadis-hadis yang lain, kita perlu jaga lidah. Kita perlu jaga lidah supaya kita tidak ucapkan atau supaya kita tidak cakapkan perkara-perkara pertama yang boleh merosakkan kita sendiri. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis dalam kisah Abu Ma'bad ini menunjukkan bahawa bagaimana kesan daripada ucapan mulut, kesan daripada ucapan lidah menyebabkan terbunuhnya Khalifah Uthman ibn Affan. Muslimin dan muslimat Allah, begitulah kita lihat daripada hadis ini bagaimana Islam mengajar kita secara terperinci. Bagaimana kita wajib untuk menasihati sesama kita, menasihati kawan-kawan kita, dan juga menasihati musuh-musuh kita, dan juga menasihati pemimpin-pemimpin kita. Walaupun kita membenci mereka, tetapi kadang-kadang kita lihat sekarang ini suatu fenomena baru berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang mereka mengkritik, kadang-kadang mereka menyatakan pandangan mereka bukan berniat untuk memberi kebaikan, tapi apa yang berlaku adalah kadang-kadang mereka berniat untuk menjatuhkan aib, menjatuhkan individu yang mereka benci. Sebab itulah kita lihat sekarang ini bermacam-macam. Kalau dulu mereka menggunakan lidah mereka, sekarang ini wasilah untuk merosakkan kehidupan masyarakat menggunakan pelbagai-bagai cara. Dengan lidah mereka, dengan media sosial, dengan media cetak, dengan media elektronik. Mana kita lihat mana mereka menegur dengan bermacam-macam wasilah. Walaupun kita dapat bentuk nasihat, tetapi apa yang ada di sebalik nasihat tersebut ialah untuk meruntuhkan dan menjatuhkan maruah seseorang individu, ataupun maruah seseorang sahabat kita, ataupun maruah seseorang pemimpin kita. Adab-adab inilah yang perlu dijaga, yang perlu difahami oleh kita sebagai seorang Islam,
Ada inilah yang mana sebab itu dalam hadis ini Rasulullah menyebut secara jelas, menyebut secara terang, mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama kita ni satu nasihat. Nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada Rasulnya, dan juga nasihat kepada semua pemimpin. Dan kalau kita lihat muslimin dan muslimat, suasana yang kita lalui sekarang ini, kadang-kadang kita merasakan amat sedih. Kerana ianya terlalu jauh daripada akhlak-akhlak Islam. Terlalu jauh daripada adab-adab Islam. Terlalu jauh daripada akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih suka konon-konon yang menasihati, konon-konon yang membimbing, tetapi niat sebenar di dalam hati setengah-setengah daripada kita ialah membuka aib, menjatuhkan maruah di kalangan kita sendiri. Kita menggunakan pelbagai media, kita menggunakan pelbagai wasilah, mencari ruang-ruang untuk menjatuhkan aib, untuk membuka aib, menjatuhkan maruah sahabat-sahabat kita. Sedangkan di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menegah kita. Sehingga kan dalam hadis ini Rasulullah sebut secara jelas menasihati pemimpin dan seluruh umat Islam. Bagaimana agama berperanan? Bagaimana agama berperanan sesama kita dalam konteks kehidupan kita dunia ini? Semestinya kita mengharapkan nasihat-nasihat daripada sahabat kita, nasihat-nasihat daripada saudara mara kita, nasihat-nasihat dari rakan taulan kita, supaya untuk membetul kehidupan kita, membetulkan tindakan kita, membetulkan apa-apa yang kita buat. Kenapa? Kerana kita sebagai seorang manusia, semestinya kita akan melakukan kesilapan. Walaupun di mana tahap, di mana kedudukan kita. Sama ada kita sebagai seorang biasa, kita sebagai pemimpin, kita sebagai ketua masyarakat, kita sebagai imam, kita sebagai ketua kampung, apa-apa jabatan kita sekalipun, kita sebagai seorang manusia, semestinya kita melakukan kesilapan. Kesilapan ini kadang-kadang kita sedar dan kadang-kadang kita tidak sedar. Dan inilah mana dalam kehidupan kita sepatutnya kita merasa bertuah. Kita merasa beruntung dan kita bersyukur jika sekiranya dalam setiap tindakan kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap apa tingkah laku kita, kita selalu dibimbing dan ditegur dan dinasihati oleh sahabat-sahabat kita, dinasihati oleh rakan taulan kita. Dan dalam hadis ini Rasulullah memfokuskan kepada pemimpin lebih utama. Kerana apa? Kerana pemimpinlah yang menyusung, yang menjaga masalah rakyat. Semestinya apabila seorang pemimpin menjaga masalah rakyat dengan rakyatnya yang ramai, berjuta-juta, zaman sekarang ini dah mencecah berjuta-juta, semestinya di sana seorang pemimpin tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Dan jika sekiranya berlaku sedemikian, tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin ialah menasihati mereka. Menasihati mereka adalah dengan cara yang baik. Menasihati mereka ialah untuk menjaga kehormatan mereka. Dan dalam masa inilah perlunya kita sebagai seorang Muslim, perlu kita sebagai seorang mukmin menilai setiap kesilapan atau kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin kita, adakah perlu ditegur secara terbuka ataupun perlu ditegur secara tertutup. Dan kita lihat daripada hadis yang kita bacakan tadi, dan kita lihat daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di para sahabat, kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat, walaupun mereka berada di tampuk pemerintahan tertinggi, sebagai jabatan sebagai khalifah, mereka menyeru, mereka meminta supaya mereka dinasihati. Sebagaimana kisah Sayyidina Umar Al-Khattab yang dapat kita lihat tadi. Dan pada masa sama, bagaimana kita melihat seorang sahabat yang lain pula sanggup menegur Umar jika sekiranya Umar melakukan kesilapan. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana tarbiyah Islam ataupun tarbiyah Islamiah itu sendiri membentuk pribadi pemimpin, membentuk pribadi ummah.
Masing-masing bertanggungjawab, masing-masing ada amanah, masing-masing ada kerja, masing-masing ada perkara yang perlu ditunaikan kerana rakyat dan pemimpin saling bergantung antara satu sama lain. Seorang pemimpin negara, seorang pemimpin kampung, seorang pemimpin negeri, seorang pemimpin organisasi, mereka memerlukan kepada rakyat, mereka perlu kepada anggota, mereka perlu kepada ahli. Begitu juga ahli, begitu juga rakyat, begitu juga organisasi, mereka memerlukan kepada pemimpin. Jadi di sini kita dapat lihat antara pemimpin dan rakyat, antara ketua organisasi dan ahli di bawahnya, masing-masing bergantung, perlu saling bergantung antara satu sama lain. Jadi tarbiyah Islamiah mengajar kepada kita, apabila saling bergantung, maka di sana perlu saling menasihati, saling bimbing-membimbing dan mengalu-alukan setiap bimbingan, mengalu-alukan setiap nasihat yang dinyatakan oleh kita semua. Alangkah cantiknya jika sekiranya di zaman sekarang ini akhlak Islam ini, adab Islam ini menjadi suatu amalan dalam kehidupan kita. Menjadi suatu amalan di kampung-kampung kita. Menjadi suatu amalan di negara kita. Menjadi suatu amalan di kalangan ketua kampung dan anak-anak kampung. Menjadi suatu amalan di antara ketua daerah dengan anak-anak mukim dalam daerah. Menjadi suatu amalan di antara ketua-ketua negara dengan rakyat di bawah. Saling nasihat menasihati, saling membimbing, mengikuti saranan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimahullah. Daripada hadis yang kita bacakan tadi, banyak pengajaran yang kita perolehi. Banyak pengajaran kita perolehi. Antaranya, hadis ini mengandungi beberapa petunjuk. Di antaranya ialah satu, pertamanya, hadis ini menunjukkan bahawa nasihat itu dinamakan agama dan Islam. Kerana agama itu bukan saja mengandungi perbuatan, tetapi meliputi juga segala perkataan. Nasihat menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah wajib sekadar yang mampu, dengan syarat seseorang itu mengetahui bahawa nasihatnya itu akan diterima, suruhannya akan dipatuhi dan dirinya tidak terancam. Ini jelas bagaimana Imam Nawawi menyebut. Mana jika sekiranya kita dapati betul pemimpin melakukan kesilapan, tetapi jika sekiranya kita menasihati boleh mengancam nyawa kita, boleh mengancam jiwa kita, maka kita tak kala itu, ketika itu tidak wajib lagi untuk kita menasihatinya. Bagaimana ayat apa yang dikatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tadi, adalah wajib sekadar yang mampu, dengan syarat seseorang itu mengetahui bahawa nasihatnya akan diterima, suruhnya akan dipatuhi dan dirinya tidak terancam. Tanpa syarat ini tidaklah diwajibkan. Hadis ini pada keseluruhannya menunjukkan bahawa nasihat menurut pengertian dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah warahmatullahi taala wabarakatuh. Hingga dikatakan agama itu nasihat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Dan tidak ada kesedaran orang beragama kalau tidak ada peringatan dari nasihat-nasihat agama. Juga hadis ini menggambarkan kepada kita keseluruhan masyarakat Islam. Masyarakat yang didasarkan kepada ketuhanan atau kepercayaan kepada agama sebagai asas. Dalam masyarakat itu ada beberapa golongan yang masing-masing dengan tanggungjawabnya sendiri. Ada imam-imamnya, iaitu raja-raja atau kerajaan yang dipatuhi. Ada pemimpin-pemimpin yang diikuti. Ada ulama-ulama yang dituruti. Ada rakyat yang mentaati demi kepentingan kebaikan dan kesejahteraan agama dan masyarakat seluruhnya. Dan sekalian mereka menghendaki kepada hidupnya semangat, nasihat menasihati, saling ingat mengingati, hormat menghormati dan kasih sayang yang sejati. Muslimin dan muslimat rahmati Allah. Begitulah adab, begitulah akhlak, begitulah hikmah, begitulah hebatnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Diturunkan syariat Islam ini
Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Islam, menurunkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarnya kepada umat ini daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecilnya. Dan kalau terlihat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita kaedah pemerintahan negara, kaedah memimpin negara, ini merupakan semuanya perkara-perkara besar yang perlu kita ikuti sebagaimana kehendak syarak. Pada masa yang sama di sana kita dapati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang menceritakan kepada kita, yang menyuruh kita mengikut syarak dalam perkara-perkara yang kecil. Sehingga kan kita dapat lihat dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu hadis yang mengajar kita bagaimana kita qada hajat. Ini buang air besar dan buang air kecil. Di sini kita dapat lihat bagaimana kesempurnaan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, alhamdulillah daripada hadis yang kita bacakan tadi, kita akan dapat lihat, kita akan dapat beberapa pengajaran sebagai panduan dalam kehidupan kita bermasyarakat, di mana dalam masyarakat kita ada pelbagai golongan, ada pemimpin, ada rakyat dan lain-lain lagi. Amalkanlah akhlak ini dalam kehidupan kita bernegara, kehidupan kita di kampung, kehidupan kita di mana-mana sekalipun. Mudah-mudahan Islam ini menjadi panduan yang sempurna untuk kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dihisab di hari akhirat nanti. Segala yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.